Baik, kita mulakan kuliah maghrib malam ni dengan kita sama-sama membaca Al-Quran. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabi zawam sya'ulahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadadul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya dari masa semuanya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh dan berpesan dengan kebenaran serta berpesan dengan kesabaran. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadatu istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi warqubi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang hormati, silakan tuan imam kita. Tak lupa juga yang semulakan Tuan Bilal, seluruhnya jawatan kuasa surau, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur Allah Ta'ala kerana pada malam ini lagi diizinkan perjumpaan kita Allah Ta'ala untuk kita sambung hadis kitab hadis 40, muka surat 357. Ayat dia tu la tudaruna fil hafri. Baik, jadi kita sambung hadis hari itu. Tak habis lagi pembahasan hadis la darara wa la dirar tu. La darara wa la dirar. Hadis riwayat daripada Ibnu Majah, Daruqutni dan selain keduanya, serta Imam Malik dalam kitab Muwatta. Hadis itu diterima daripada Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi apakah dikatakan, apakah yang dimaksudkan dengan la darara wa la dirar? Maksudnya tidak boleh, mana tidak ada kemudaratan dan tidak boleh membuat kemudaratan. Tidak ada kemudaratan dan tidak boleh membuat kemudaratan. Macam tu.
Sama ada kita memudaratkan diri kita sendiri ataupun memudaratkan orang lain pun tak boleh. Dia ada beberapa pengertian dari itu berkenaan la darar wala dirar tu. Dia ada beberapa pengertian. Pengertian pertama dia kata jangan melakukan kemudaratan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Ini satu kan. Pertama, jangan melakukan kemudaratan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Pertama. Yang kedua, jangan melakukannya kepada orang lain dan jangan pula membalasnya. Tetapi serahkan perkara itu kepada pihak yang berkenaan, pihak berkuasa lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, makna yang ketiga, jangan mengerjakan sesuatu yang berguna kepada diri sendiri tetapi mendatangkan kemudaratan dan kesusahan pada orang lain. Dan jangan mengerjakan sesuatu yang semata-mata menyusahkan orang lain, sedangkan orang yang mengerjakannya tidak pula mendapat faedah. Itu tadi. So ada 3 makna lah kepada hadis la darara wala dirar itu. Di muka surat saya punya 355 lah. Berkenaan pembahasan hadis ni. Jadi pada malam ini kita sambung lagi pembahasan berkenaan hadis la darara wala dirar. Jangan membuat mudarat ataupun tiada kemudaratan dan jangan memudaratkan orang lain. Contoh perkara yang memudaratkan orang lain. Yang ketiga, seperti seseorang yang mengorek perigi berdekatan dengan perigi jirannya sehingga airnya menjadi kering, menyebabkan kesusahan. Mengenai hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, la tudarru fil hafri, la tudarruna fil hafri, janganlah kamu menyusahkan dalam perkara pengorekan itu. Pengorekan tersebutlah. Tapi zaman sekarang kita di suasana kita, di tempat kita, kita tak ada gunakan perigi lah. Jaranglah gunakan perigi. Kalau ada pun di kampung-kampung lah, masih ada gunakan perigi. Kalau kita di bandar-bandar ni memang tak ada lah. Semua menggunakan pipe. Air pipe. Buka aja air pipe tu, mengalirlah keluar dia. Jadi contoh ini lebih kepada orang yang tinggal di kawasan-kawasan pendalaman lah. Orang-orang yang tinggal di perkampungan. Macam kita ni majoriti menggunakan pipe. Kalau negara-negara yang tertentu, contohnya negara-negara biasa yang gunakan perigi apa? Afrika Kemboja. Okey, Kemboja, Afrika. Okey. Jadi banyak menggunakan perigi lagi lah. Dia tak macam kita, negara kita lah. Baik. Seperti seorang yang mengorek perigi berdekatan dengan perigi jirannya sehingga airnya menjadi kering, menyebabkan kesusahan pada jiran. Mengenai hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, la tudarruna fil hafri, janganlah kamu menyusahkan dalam perkara pengorekan itu. Maksudnya memudaratkan orang lain lah sehingga air dia habis. Tapi kalau mata air dia besar, tak kisah pun dekat-dekat. Ni masalah mata air tak banyak tuan. Sikit je mata air kan. Itu je yang ada. Yalah, kalau tempat tu banyak mata air dia, banner 10 perigi pun tak kisah, beratus perigi pun tak kisah, jadi tak habis-habis. Itu. Baik, inilah antara beberapa contoh mengenai perkara seseorang yang mengutamakan faedah dan kepentingannya sendiri dengan menyusahkan orang lain. Okey, kepentingan sendiri menyusahkan orang lain. Selain ini, banyaklah lagi masalah yang sama keadaan dengan contoh tersebut. Ini contoh-contoh lah. Itu contoh pertama apa? Membakar dalam tanah sendiri. Itu yang pertama kan? Perbuatan seorang membakar dalam tanahnya sendiri pada hari angin bertiup dengan kencang sehingga menyebabkan terbakar tanah yang ada di sekelilingnya. Mana tanah jiran pun terbakar. Bukan tanah terbakar, silap-silap. Silap-silap
Kan korban lembu pun terbakar sekali lah. Orang pun terbakar kan. Rumah pun terbakar. Kereta pun terbakar. Kita di Malaysia ni tak adalah macam mereka. Kalau mereka tu, Eropah tu, kalau terbakar tu memang kawasan yang luas lah. Memang luas kan. Beratus kilometer persegi lah kalau terbakar tu. Kita ni tak adalah macam tu lagi. Itu kelebihan kita lah duduk kat Malaysia ni. Kadang tak terbakar tapi hati yang terbakar. Hati terbakar tu orang yang terbakar kan. Jiwa tu terbakar. Rumah tak terbakar, jiwa terbakar. Ini lagi parah tu. Kemudian seorang yang meninggikan binaan rumah di samping rumah jirannya sehingga menyusahkan jiran kan. Oleh kerana terhalang daripada cahaya matahari atau bulan dan dari kehembusan angin masuk dalam rumah. Ini contohlah. Apalagi contoh lain? Contoh lain lah, jangan mendaratkan orang lain. Contoh apa? Menyusahkan orang lain kan banyak kan. Lalu apa tu? Jalan di lorong apa tu? Lorong kecemasan. Betul? Memadu di lorong kecemasan. Menyusahkan orang lain tak? Menyusah kan? Ini biasa berlaku time jam lah. Time jam. Kata ikut lorong kecemasan ni tak boleh lah. Memang salah lah. Polis ada boleh tanyalah berapa denda dia siapa yang lalu di lorong kecemasan. Jadi kemungkinan nanti mungkin bomba pun nak lalu dan sebagainya kalau ada berlaku kecemasan. Jadi susahlah mendarat. Parking di lorong kecemasan kerana itu bising. Yang dekat mana tu? Temiang. Highway baru tu lah. Di Temiang tu. Orang kata tempat air cantik. Macam Switzerland ni tempat. Tak tahulah. Saya pun tak sampai lagi. Ramailah orang bergambar kat situ. Parking kereta tepi jalan tu. Ni menyusahkan orang lain lah. Oh, jalan macam tu lah. Cantik lah macam tu. Mana pergi dah? Banjaran Titi Wangsa. Baca Khatulistiwa. Ya. Cantik lah macam tu. Macam di Kundasang macam tu. Orang banyak ke sini tu. Nak bergambar lah. Sibuk nak bergambar. Ni pun salah juga tu. Mana berhenti di lorong kecemasan. Salah lah. Tak ada kecemasan buat apa. Tak ada kecemasan buat apa. Nak berhenti situ. Jalan je lah. Nampak tak? Ini semua masuk juga. La darar wa la dirar. Jangan buat mudarat. Jangan mudaratkan orang lain. Macam tu. Ataupun tak bagi laluan kepada ambulan. Polis tak ada bagi laluan. Polis ambulan biasa dia nak cepat. Dia ada benda-benda yang boleh cepat. Walaupun ada sekata al-ajalatu minasyaitan, at-ta'ani minallah. Kan yang disebut at-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaitan. Bercemat-cemat itu daripada Allah dan bersegera itu daripada syaitan. Kan macam tu. Tapi ada benda yang kena segera. Nak beranak kena segera. Kau takkan terbagai lah kan. Dan boleh tu. Ni kena cepat tuan-tuan. Mana benda yang sangat kritikal, penting, kena cepat. Tak boleh lambat. Sangkut. Tak dapat. Akhirnya meninggal dunia. Siapa nak saman tu? Long kecemasan tu. Mana dah jam kat situ. Ambulan tak dapat sampai. Macam tu. Saya tak puas hati lah. Jadi nak buat macam mana? Dah buat apa dah? Mana redha lah dengan pemergian tersebut. Long kecemasan tak boleh lah.
Dia tak ada kesedaran lah tu. Penting diri sendiri satu. Lepas tu tak ada kesedaran. Tak ada kesedaran civic. Kalau ada kesedaran civic, dia faham lah. Oh, ni mesti nak cepat. So, aku kena ke tepi lah. Nak tak nak, kena ke tepi lah. Nasib lah kata kau kena gesel ke. Nasib lah kau dah menghalang orang kan. Macam tu. Baik. Kemudian, menegah orang lain daripada mengambil atau mendapatkan sesuatu faedah daripadanya hingga ia mengalami kesusahan. Misalnya seperti seorang yang menegah bahan-bahan yang sangat diperlukan orang lain, padahal bahan-bahan itu dapat diberikan kepadanya. Dalam Bukhari dan Muslim menurut riwayat daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, La tamna'u fadlal ma'i. La tamna'u fadlal ma'i linamna'u kala'a. Linamna'u kala'a. Maksudnya janganlah kamu tegah kelebihan air, kerana dengan begitu berarti kamu menegah akan pertumbuhan rumput. Jadi menurut riwayat dalam Sunan Abu Dawud bahawa ada seorang lelaki bertanya, Ya Nabi Allah, apakah sesuatu yang tidak halal ditegahnya? Dia kata, apakah sesuatu yang tidak halal ditegahnya? Jawab Nabi, ialah air. Kemudian dia bertanya, Hai Nabi Allah, apakah yang tidak halal ditegahnya? Jawab Nabi Allah, ialah garam. Akhirnya ditanya lagi, apakah yang tidak halal ditegahnya? Jawab Nabi, engkau kerjakan kebaikan. Adalah lebih baik bagi engkau. Dan hadis yang lain ada terangkan 3 macam bahan menjadi hak bersama untuk faedahnya. Iaitulah seperti Nabi pernah bersabda, dia kata, An-nasu syuraka'u fi salasin. Al-ma'u wan-naru wal-kala'u. Manusia, mana orang ramai bersyarikat dalam 3 perkara. Pertama ialah air. Manusia, orang ramai bersyarikat pada 3 perkara. Pertama air. Berkongsilah, syarikat berkongsilah dalam penggunaan air. Kemudian api. Penggunaan api, bahan bakar. Dan juga rumput. Ni 3 orang berkongsi. Tapi zaman sekarang ni benda dah jadi komersial lah. Betul tak? Dah jadi perniagaan. Air dah jadi perniagaan. Api pun dah jadi perniagaan. Rumput. Perniagaan tak? Perniagaan juga. Dah bisnes rumput lah. Dah jadi entah macam dah tak jadi perkongsian lah. Jadi benda tu kalau nak, mana kena bayar. Zaman sekarang lah. Nak kan, bayar. Tak bayar, tak dapat servis lah. Macam tu. Tak dapat servis, tak dapat apa-apa. Melopong lah tengok. Macam tu. Zaman sekarang ni memang duit lah. Macam tu. Mana-mana pun duit. Nak keluar, duit. Kan? Nak start kereta, ya duit. Kan? Nak pergi mana berurusan, mesti duit. Masuk tol, duit. Masuk tol, duit. Masuk jamban? Duit juga. Masuk jamban, duit. Semua duit. Bukan mana kita kejar duit, tak ada. Bukan kita ni jenis orang kejar duit. Tapi tak ada duit pun tak jadi juga. Kerana zaman sekarang ni zaman duit. Mana-mana pun duit. Kan? Anak nak belajar pun duit. Anak tuition pun duit. Anak nak ngaji pun duit. Nak masuk tanah pun duit. Apa lagi? Nak datang surau pun duit. Datang surau pun duit. Masukkan duit dalam tu. Dalam tabung tu. Duit. Macam tu. Penggunaan api kan. Elektrik. Duit tak? Penggunaan elektrik. Duit. Penggunaan air. Duit. Semua duit. Walaupun dalam hadis bersyarikat kan. Manusia tu bersyarikat pada 3 perkara. Air, api, rumput. Tapi zaman sekarang ni, serba-serbi kena bayar. Serba-serbi kena bayar. Tak bayar, tak dapat servis apa-apa. Jadi kan? Kecuali lah kalau orang tu, orang berniaga tu jenis baik hati lah.
Tak apalah tuan, dia kata lebih-lebih tu saya sedekah lah. Tu ada juga macam tu kan. Sedekah lah. Kalau TMB sedekah bagus juga. Tak apalah surau ni kami sedekah. Tak payah bayar apa-apalah surau ni. Air pun percuma, api pun percuma. Bagusnya tu kan. Surau-surau, masjid-masjid semua tak payah bayar apa-apa. Ni tapi tidak kan, semua kena bayar lah. Tak banyak sikit semua kena bayar. Asru pun bayar, telefon pun bayar. Cuma bil apa, bil tanah lah, bil tu macam-macam bil, semua kena selesaikan. Baik. Jadi menurut pengertian hadis ini bahawa tiap-tiap orang berhak mendapat faedah daripada 3 macam bahan yang diperlukan oleh setiap manusia. Oleh setiap manusia. Masing-masing mengambil faedah. Pertama air lah. Air ni memang penting lah. Kalau tak ada air, kita semua mati. Kita semua mati. Kerana manusia memerlukan pada air. Kemudian apa lagi? Api. Perlu tak api? Perlu. Bahan bakar lah. Bahan bakar ataupun elektrik. Elektrik. Kalau dulu kita semua tak ada elektrik. Main apa je, pelita je. Kemudian lampu gasolin. Ingat tak lampu yang pam tu? Pam kan? Ingat dia kan? Yang mentol tu memang kena selalu tukar lah. Mentol tu untuk sekali kan? Sekali ya. Malam ni aja mentol tu. Malam esok dah kena tukar mentol baru. Boleh tahan? Lama tahan? Sampai dia pecah? Sampai koyak. Apa dia punya, daripada bahan apa tu dia buat tu mentol dia? Kain Tapi kain ni bagus juga kan? Mana kain tu maknanya kalau terbakar pun dia takkan hancur lah. Kecuali dah sampai tahapnya. Tahapnya dah akan hancur. Tu jenis pam tu. Okay. Baik. Jadi fiqh telah menetapkan iaitu tidak harus bagi seseorang mengongkong. Betul tak? Tidak harus bagi seorang mengongkong bahan-bahan ini untuk miliknya sendiri. Padahal orang lain tak boleh dapat akan benda tersebut. Jadi tak boleh jadikan milik individu lah macam air tadi. Nak jadi milik individu tak boleh. Api pun tak boleh jadikan milik individu. Rumput pun sama. Masing-masing akan berkongsi walaupun terpaksa bayar lah. Terpaksa bayar, kerana kita pun kena bayar lah. Orang yang buat servis kat rumah kita kan. Orang air filter pun nak bersihkan penapis air pun kena bayar. Nak kata servis aircon pun kena bayar. Nak servis kereta pun kena bayar. Nak servis kereta, semualah. Nak servis badan? Nak servis badan, Wan? Bayar tak? Bayar. Nak urut pun kena bayar juga. Semua nak kena bayar. Kecuali yang servis tu isteri kita lah. Dia urut badan kita kan. Ataupun suami urut badan isteri. Jangan minta bayaran pula. Bang, jangan lupa bayar kan. Masuklah akaun. Transfer akaun ni dah urut dah ni. Kaki dah urut, badan dah urut, kepala dah urut. Jangan lupa transfer pula. Biasa tak adalah kan. Baik. Jadi ulama fiqh telah menetapkan iaitu tidak harus bagi seorang mengongkong bahan-bahan ini untuk miliknya sendiri. Padahal orang lain tidak dapat benda tu. Tak boleh kan? Tak boleh lah kongkong di sendiri, tak boleh. Kerana masing-masing ada hak lah terhadap air. Nasib baik udara tuan-tuan tak kena bayar. Sebaik tak kena bayar. Kalau kena bayar macam mana? Kalau kerajaan kata siapa nak hidup Malaysia tiup udara je, sedut udara kena bayar. Sekali sedut berapa? 50 sen. Sekali sedut 50 sen. Kira lah satu hari berapa kali kita sedut udara. Untunglah kerajaan tu. Sebaik tak kena cas tuan-tuan. Ini tak kena bayar. Baik Jadi kemudian cuma apabila diperolehinya dan diletakkan di dalam bekas atau sebagainya, barulah tetap menjadi kepunyaannya. Nampak?
Jadi asalnya benda tu berkongsi. Tapi kalau seandainya benda tu dah dimasukkan dalam satu tempat, dalam satu bekas, barulah menjadi milik seseorang itu. Kalau tak, masih lagi belum menjadi miliknya. Apabila seseorang memilih bahan ini secara besar-besaran, mana terlampau banyak, hingga merosakkan kemaslahatan, kepentingan orang ramai, atau orang yang miliknya boleh memperkuasa di atas harga dan pembahagiannya yang membawa rosak keperluan umum, mana orang ramai, maka berhaklah pemerintah atau kerajaan menahan bahaya milik seseorang ini. Menahan bahaya milik. Bahan? Di sini bahaya. Atau kerajaan menahan bahaya. Bahaya alif, bahaya. Betul lah? Sini bahaya. Atas kerajaan menahan bahaya milik perseorangan ini. Menahan bahaya, betul lah? Bahan ke bahaya? Penyesuaian bahaya kan? Atau kerajaan menahan bahan milik. Bahan milik. Okey, atau kerajaan menahan bahan milik perseorangan ini dan mengambil langkah-langkah yang sesuai supaya semua orang dapat menikmati faedah daripada bahan-bahan tersebut untuk melaksanakannya. Artinya bersyarikat yang disebut dalam hadis Nabi SAW tadi. Macam tu. Jadi maknanya kalau bahan tu dah kalau orang perseorangan tu dia menguasai bahan tadi, air, api dan sebagainya tadi kan. Mana kalau seorang individu dia memiliki semua tadi sehingga orang lain terancam. Maka pihak pemerintah lah. Monopoli kan. Mana dia dah monopoli benda tu lah. Maknanya orang lain takkan mendarat pula. Dia yang nak air tu. Mana air tu ditahan. Orang lain tak dapat. Kan orang umum tak dapat air tadi. Kita semua ke hulu hala. Sedangkan dia saja menguasai air tu. Jadi pihak yang berwajib kena masuk campur lah. Macam tu. Sekarang ni semua dapat air kan? Ada tak yang tak dapat air? Tak bayar kena potong lah. Tu je tu. Siapa yang tak bayar bil api tu tunggak tu, siaplah. Sain datanglah. Sosoknya dia datang kan? Tengok meter dah hilang. Tengok meter dah hilang. Mana pergi meter? Rupa cik tak bayar cik. Cik tak bayar. Kalau cik nak air, cik kena bayar dulu lah. Yang tu tunggak tu. Kita pun pergi bayar. Bayar lepas tu datanglah. Denda kan. Lambat denda. Datanglah meter tu, pasanglah balik. Joki dia tu giang lah tu. Selagi tu lepas tu kan tak mandi je ya. Tak ada air kan tak mandi. Nak tunggu air atas tangki tu ada air tu ada, tapi tak banyak lah, limited lah air atas tangki tu. Lama kelamaan air tangki tu pun habis. Dah habis kan nak kencing ke, nak berak ke, nak mandi wajib ke. Tuan-tuan. Nak basuh pinggan ke, nak basuh baju ke, semua perlu air, betul tak? Mesin basuh perlu air tak? Betul. Kita nak minum perlu air. Kan nak berak, kencing semua perlu air. Tak ada tak guna air, semua kena air. Kan tak ada air kan macam mana? Tak boleh. Macam tu. Baik. Kemudian saya kira dipahamkan bahawa nas keterangan hadis dalam 3 perkara itu, ini air, api dan juga rumput, bukanlah berarti 3 perkara itu sahaja yang diperlukan oleh orang ramai. Malah ada lagi bahan-bahan lain yang sepertinya. Ini salah satu. Ini mana 3 ni kebiasaan lazim begitulah. Air, api, rumput. Apa lagi tuan-tuan yang biasa kita berkongsi? Udara. Udara memanglah berkongsi. Tapi tak kena bayar lah. Ni yang kena bayar. Biasa kena bayar. Tak banyak sikit. Biasa memang kena bayar lah. Biasa api dengan air kan. Pil api, bil air. Jalan. Satu lagi. Jalan berkongsi tak?
Berkongsi tak jalan? Tak tahulah kalau tuan-tuan tak berkongsi dengan orang lain. Jalan tu semua ada jalan tu. Ha. Ha? Ya, jalan bayar. Semua berkongsi ni jalan dalam taman ni. Kan? Boleh ke orang kata seorang saja menguasai jalan? Tak boleh. Kan marah je kan? Bongi dah. Ada orang cakap tu. Ada orang cakap tu. Jalan daripada apa tu? Jalan daripada Tampin pergi ke Seremban. Semua berkongsi kan? Semua menggunakan kereta ke, lori ke, bas ke, kereta kocik ke, kereta besar ke, kereta mahal ke, kereta murah ke, motor besar ke, motor kecil ke, semua berkongsi jalan. Yang penting kau bayar. Rotek rotek kena bayar tuan. Cukai jalan. Cukai jalan tak bayar, kau siap. Cik, tepi cik, apa hal ni? Cik, rotek dah mati kata. Lesen pun dah mati. Tak apalah cik, kita bagi surat kata kan. Cakap. Kita bagi surat percuma cik. Cik selesaikanlah nanti ya. Baik. Seterusnya saya dipahamkan bahawa nas keterangan hadis dalam 3 perkara itu, air, api dan rumput, bukanlah 3 perkara ini sahaja yang diperlukan oleh orang ramai. Malah ada lagi bahan-bahan lain yang sepertinya. Yang demikian hadis tersebut sekadar menerangkan misal atau contoh je. Mana air, api air ni contoh je, rumput ni. Banyak lagi benda lain lah yang kita berkongsi. Sebagai buktinya, ada riwayat menyebut perkara garam. Garam kan? Laut tu tak? Garam, laut, sungai kan? Semua berkongsi tak? Berkongsi. Udara, kata atas kita kan? Ruang langit kita berkongsi tak? Berkongsi. Kapal terbang kan? Berkongsi. Kat Malaysia tu atas. Tengok semua kapal terbang daripada dalam negara, luar negara akan. Tapi kena bayar tax lah. Kena bayar tax tak? Kapal terbang lalu kena bayar tax tak? Kena kan? Tak kena? Mestilah kapal terbang lalu daripada luar negara nak masuk Malaysia, ruang negara. Mestilah kena bayar tax. Cuma tak tahulah berapa dia bayar. Kapal Selat Melaka tu bayar tax kan? Kena bayar tax. Nak lalu kata kalau di Malaysia ni kita tak ada terusan. Kalau di negara lain ada keterusan. Terusan Suez tu tak? Bayar tax tak? Bayar. Yalah, tinggal tu kena bayar tax. Gitu. Walaupun benda tu berkongsi penggunaan, mana kapal-kapal daripada seluruh dunia akan lalu kat situ. Tapi kena bayar cukai lah. Mesti kena bayar cukai je tu. Tak bayar kau tak dapat lalu je tu. Hari tu mana kapal yang besar? Kapal yang apa yang besar itu yang tersekat kat tulisan Suez itu? Greenland ke? Tak bayar tax ke? Punyalah besar kapal tu kan. Kontena kan? Kan? Berapa hari tu tah berapa? Bila dia tersekat dekat tulisan Suez tu tah berapa juta kerugian berlaku lah. Sebab banyak kapal tak boleh lalu. Mana kapal-kapal gagal menghantar kan bahan-bahan yang mereka bawa tadi kepada destinasi yang ditentukan. Tidak tepat pada waktunya. Kenapa? Kerana tersekat. Ada kapal yang menyekat dekat situ. Baik. Seterusnya tuan-tuan. Baik. Bermakna, maka dengan keterangan ini bermaknalah tiap-tiap barang makanan yang sangat mustahak atau yang menjadi asas keperluan lainnya sebagai penghidupan orang ramai, bagi penghidupan orang ramai adalah termasuk dalam takrif pengertian 3 macam bahan yang tersebut di atas tadi. Jadi apa saja yang bahan makanan lah yang kita berkongsi lah. Bukan saja air, api dan rumput, malahan apa-apa sahaja yang kita berkongsi, maknanya kita kena share lah dengan orang ramai. Macam tu. Kemudian inilah suatu contoh mengenai perkara yang seseorang yang menegak orang lain mengambil dan mendapat faedah dari sesuatu kepunyaannya.
Sedangkan faedah itu boleh diberikan. Ulama fiqh Islam telah lama memperkatakan perkara ini secara luas menurut dasar hukum yang bertalian dengan masyarakat dan telah ada beberapa pendapat. Antaranya dalam perkara air. Dalam perkara air tadi tuan-tuan, menurut pendapat kebanyakan ulama bahawa tidak boleh ditegah pemberian kelebihan air yang mengalir dan yang keluar daripada bumi secara mutlak. Mana tak boleh ditegah pemberian kelebihan air yang mengalir dan yang keluar daripada bumi secara mutlak. Sama ada air itu dipunyai oleh tuan tanah ataupun tidak. Ini ada satu pendapat lah. Walaupun air itu keluar daripada tanah dia tak boleh menegak orang lain lah daripada mengambil. Tapi zaman sekarang dah jadi komersial lah air ni. Bukan saja air paip, air mineral water pun dah jadi bisnes. Betul tak? Air mineral water lah. Bisnes kan? Di Gadung ada kan? Eden. Kota. Eden. Itu mineral water lah. Eden. Syarikat Eden. Besok kita buat pula syarikat Ekau. Itu tu. Essay pula. Eden dah ada. Essay pula. Ekau ke kan? Nama Eden tapi glamour lah. Dia ada sijil halal tu. Walaupun mineral water kan, mereka juga minta sijil halal. Kalau tidak nanti orang ragu. Walaupun ni mineral water, kena ada juga persijilan daripada halal. Contoh. Halal kena ada. Baik. Kemudian inilah pendapat dalam mazhab Imam Hanafi, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq dan juga lainnya. Baik, kemudian kita lihat petunjuknya ataupun didalahnya. Di antara yang menunjuki oleh hadis yang ke-32 ini ialah pertama, hadis ini menjadi dalil yang menunjukkan bahawa agama Islam adalah agama kesejahteraan dan juga keselamatan. Agama yang tidak mengingini kemudaratan atau menyusahkan yang ditimbulkan oleh perbuatan penganiayaan sama ada terhadap diri sendiri maupun terhadap diri orang lain atau kepada masyarakat sekeliling. Nampak tak? Tak boleh beri kemudaratan. Jangan mudarat orang lain. Itu sebabnya bila kita memandu, contohnya memandu dengan cermat. Jangan memandu dalam luar daripada batasan. Jangan bawa kereta menggila-gila kan. Jangan merempit sana, merempit sini. Jangan memandu dalam keadaan mabuk. Jangan memandu dalam keadaan khayal. Tu banyak ada mati gitu kan. Kat mana mati tu? Kuantan Bentung kan? Bentung itu mati. 4 beranak mati. Suami dia selamatlah, ada lagi anak selamat, tapi isteri mati. 3 orang anak mati. Selamat. Innalillahi. Yang langgar tu yang bawa hailak tu. Yang pasangan tadi bersama anaknya dengan wifi. Langgar lampu merah. Rupa-rupanya hailak tu dalam tu ada dadah kan? Ada dia punya paket tu, ada kan? Jadi dalam pengaruh dadah. Nampak tak? Ada termasuk tu. Mudarat orang lain. Kan? La dararar wala dirar. Jangan ada mudarat, jangan mudarat orang lain. Bila memandu dalam keadaan mabuk, tu jadi tu. Ada lagi satu memandu melawan arus. Ni banyak sekarang tuan-tuan. Memandu melawan arus. Tahap di poning tu lah. Memandu dalam kawasan laluan motor pun ada. Itu laluan motor. Kalau di Lebuh Raya Persekutuan tu, siapa pernah lalu Raya Persekutuan kan? Maknanya daripada KL pergi ke Kelang, dia ada laluan motor belah kiri. Pada highway. Belah kiri kanan ada laluan motor. Itu pun kadang-kadang ada kereta sosek masuk laluan motor kan. Yelah, tak lepas lah kecil. Macam tu. Sebabnya jangan beri kemudaratan, mudarat orang lain.
Lepas tu berlumba pun ada. White Whale kata yang menyerap macam Superman pun ada. Walaupun dah yang banyak kena saman, tapi ada juga tu yang masih lagi terbang tengok tu. Macam tu. Majoriti kan? Betul ke? Majoriti orang kita nak tengok orang kata non-Muslim kata berlumba motor ataupun lagi buat motor macam ni menyarap tu memang payah nak jumpa kalau non-Muslim. Kebanyakan orang kita macam tu. Dia motor, lepas tu motor tu dia otor sini, ubah sini. Daripada exhaust bosi tukar pada exhaust buluh. Dia ingat lagi laju. Kalau exhaust bosi tak laju, exhaust buluh laju. Connect exhaust dia tak kuat, dia kuat tu yang bising tu. Sakit telinga dengar tu kan. Dia punya bunyi tu kalau depan gitu. Macam nak pecah telinga gitu. Asalnya motor tu okey je bunyi dia. Tapi bila dah tukar exhaust tu, exhaust busing tu, kita pun sakit kepala. Mudarat ke lain. Itu semua mudarat ke lain kan. Sakit telinga kita. Mana mudaratkan. Silat-silat jantung boleh jatuh tu. Bila dia bunyi bising tu. Depan gitu. Kalau ke Indonesia tu kan, kalau polis dapat tangkap siapa yang motor exhaust bising ni, kan? Dia tangkap orang tu, dia letak ke telinga tu, yang kena tangkap tu letak ke exhaust tu. So dengar. Kau dengar kata. Dia start ke motor tu, kan dia prep tu, dia letak telinga orang tu kat situ. Kau yang buat bising kan, letak telinga kat sini. Macam mana rasa? Tu sangat. Ya, macam tu. Mana memudaratkan orang lain. Anak kecil nak tidur pun tak dapat macam tu. Baik, seterusnya sama ada terhadap diri sendiri maupun terhadap diri orang lain atau kepada masyarakat sekeliling. Baik dengan cara yang halus biarpun dengan cara yang kasar. Sama ada kepada kehormatan peribadi ataupun kepada kehormatan milik harta benda. Yang kedua, hadis ini menjadi salah satu sumber pengambilan hukum Islam berdasarkan kaedah yang diciptakan daripadanya. Iaitu daripada sabda Rasulullah SAW tadi, la darar wa la dirar. Mana tidak ada kemudaratan dan jangan mengadakan kemudaratan. Jadi kaedah ini ialah ad-dararu juzal. Kemudaratan itu dihilangkan, dilenyapkan. Mana siap kemudaratan tu naklah kita lenyapkan, kita hilangkan kemudaratan. Sama ada mudarat kecil ataupun mudarat besar. Dan mudarat besar ni biasanya daripada mudarat kecil lah. Asal mudarat kecil kan. Bila mudarat kecil tu tak dibasmi, tak dihilangkan, maka dia jadi besar. Dia jadi apa? Jadi besar. Api lah macam tu tengok. Api kecil-kecil kawan. Bila dah besar macam mana? Api. Semua dia pakai. Kita dia pakai, rumah kita dia pakai. Semua dia pakai. Binatang-binatang pun dia pakai. Betul tak? Angin tu juga. Angin kecil-kecil sedap tak? Sepui-sepui bahasa dia kan. Tengok angin sepui-sepui bahasa. Tengok sedap kan. Nyaman dia. Cuba dah besar. Dah jadi peti meliung. Macam dekat Perak tu. Macam tu. Tu banyak rumah. Dan dah disungkit dekat Perak tu. Habis sampai kerja. Biasa kita tengok peti meliung ni dekat negara-negara dekat ni ya, luar negara je. Biasa peti meliung ni Amerika lah. Amerika lah banyak peti meliung ni. Tapi sekarang ni dan tengok kat kita pun dah selalu kerap dah peti meliung. Baik, seterusnya tuan-tuan, kemudaratan itu dihilangkan, dilenyapkan. Dan ini berarti bahawa tidak boleh diadakan atau ditimbulkan suatu kemudaratan atau sesuatu perkara yang menyebabkan kesusahan. Jangan buat mudarat lah. Jangan buat mudarat, jangan mendengki orang. Ada juga kadang mendengki orang macam-macam orang ni. Nak dengki. Kat highway pun kadang ada orang dengki kan. Ditabur paku. Ada?
tabu paku kan. Bila dah kena tabu paku tu, lepas tu datanglah. Aduh dia datang kan, minta bantu apa nak tolong. Apa masalah cik kata kan. Aduh dia tahu dia. Sebab kawan saya pun pernah kena kan. Paku dia kena 2 paku pada tayar motor dia. Paku dia bentuk yang sama. Bentuk sama kan. Dia 2 kena tayar dia, paku yang sama. Lepas itu tak lama tu orang datang. Nak beri bantuan lah. Tapi dia cas tinggilah. Kalau dah biasa setakat RM5, RM6 je. Yalah, tapi lambatlah nunggu touring itu. Kadang kita nak cepat. Kalau biasa tayar ni, kalau bocor pun dalam RM5, RM6 kan, RM10 je. Tapi kalau highway, RM100 dia tekan. RM190 tekan ni. Baik. Besoknya bahawa di antara hukum-hukum yang didasarkan kepada kaedah tersebut ialah hukum qisas. Hukum qisas. Mana boleh balas bunuh. Hukum hudud ataupun jenayah. Dan hukum-hukum yang melibatkan kerosakan seperti hukum ganti rugi dan sebagainya. Yang banyak diperkatakan dan dihuraikan dalam kitab-kitab ilmu fiqh. Wallahu a'lam bissawab. Jadi. Habis tuan-tuan hadis yang ke-32 insya-Allah. Akan datang kita masuk hadis yang ke-33. Wallahu a'lam bissawab. Saya buka soalan, ada soalan tak? Sebelum saya tutup, ada tak? Ada soalan? Ada? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa al-mutaqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasyana fatai alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftah lana fa'alifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hina bil iman wa ambitna bil iman wa asyuna bil iman wa qina jannata ma'al iman. Allahumma sallina sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tawfidana wa sallim marifatana wa sallim arwahana wa sallim qulubana wa sallim ikhwana minal muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.